Mm-mm. Kalau dua-dua nggak boleh tuh. Assalamualaikum, Bu Zaini. Zaini boleh nampak saya tak? Halo, Assalamualaikum. Nampak saya tak? Okey, okey. Nampak. Sekejap, tunggu seorang lagi. Panel. Sekejap, Later. Later. Oh ya. Ramai juga peserta. boleh. Boleh tahan lah ni. 52 kan? Alhamdulillah. Sekejap, panel seorang lagi tak dapat masuk. Sekejap,
Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Ucapkan kepada semua penonton-penonton daripada Cikgu Mimi dan IKA Team Solution, IKA Education. So malam ni kita akan berbual bicara berbual bicara bersama dua tokoh penulis yang boleh dikatakan hebat dekat Malaysia ni. So dia mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar, saya fikir. Okay, so mungkin kita boleh berbicara ataupun bertukar-tukar ilmu, bertukar pendapat dengan mereka. Okay, sebelum tu saya tadi nampak daripada Tuan Nasrullah dah masuk. Tuan Nasrullah boleh onkan mic dan cakap something sebab admin nak pinkan tuan. Jom. Okey. Okey. Macam nak pin Okey dah pin. Okey. Alright. So malam ni seperti yang kita sedia maklum, dah hampir 2 minggu saya buat promosi berkenaan dengan program Bola Bicara ni. Okey. So objektif utama dia adalah khususnya kita nak meraihkanlah sambutan bulan kebangsaan kita pada bulan Ogos ni kan. Okey. So bagi menyemarakkan kita punya program kemerdekaan tu, kita kita dah jemput penulis-penulis untuk kita bincang ataupun berbicara mengenai gambaran dan panduan penulisan dunia penulisan ni. Okay, so saya mulakan dengan mukadimah dululah. Okay, ramai di luar sana menganggap penulisan ni merupakan satu bakat yang terpendam yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Tetapi tanpa kita sedar, kita kita mampu menjadi seorang penulis yang hebat. Pada khidmat saya lah. Sebab semua orang boleh menjadi penulis. Sebab
Kalau kita tengok dekat Facebook, dekat dekat Twitter, dekat dekat TikTok, semua boleh menyuarakan pendapat mereka. Mereka ada dia punya ekspresi dia. So macam mana kita nak tukarkan better mood percakapan tu kepada bentuk penulisan. Itu satu benda yang besar, tapi kita boleh buat sebenarnya. So kerana rata-rata masyarakat ni menumpukan penulisan hanya dalam bentuk buku. So mindset kita hanya buku, novel, jurnal dan medium-medium ilmiah lain lah. Tapi kita tak melihat pun penulisan ni di segi platform lain. Okay, sebenarnya masih banyak platform yang belum kita terangkai, antaranya penulisan artikel di Dada Akhbar. Macam saya merupakan bekas wartawan dan sekarang sebagai penyunting di salah sebuah portal berita. Okey, dan juga banyak juga penulisan yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat, antaranya penulisan skrip. Tempoh hari saya berkenalan dengan seorang penulis skrip yang terhebat. Nama dia dia merupakan ibu kepada Femidon lah. Okay. So terdetik kepada minda saya ataupun hati saya, kenapa kita semua manusia ni ataupun kita actually boleh melahirkan boleh menjadi seorang penulis. Okay. So kita ada macam kawan saya, kita ada sari kata. Kalau kita tengok dekat movie kan, kat bawah tu ada tulis apa perkataan yang kita perlu translate. So sari kata, blog dan Waimah sosial media lah. So justru tanpa sedar kita sudah pun menulis dan menjadi penulis. So penulisan adalah satu garapan dan kata-kata tentang ekspresi seseorang terhadap sesuatu. So malam ni kita jemput dua orang panel yang saya fikir tidak asing bagi kita dalam dunia penulisan. Okey, yang pertama kita nama dia sebagai Tuan Nasrullah Amran. Okey, so dia merupakan alhamdulillah, assalamualaikum, salam. Tuan, alhamdulillah sihat. Dapat connection internet laju? Alhamdulillah sihat. Kalau sihatnya line internet. Tak apa. Okey. So panel kedua kita Dr. Humani Abu Hassan. Ini kalau dikatakan kalau penulis-penulis dia antara yang top lah. So dia merupakan pensyarah di Universiti Malaya, pensyarah kanan, dan dulu pernah belajar ataupun menyambung pengajian di tingkat PhD di Hankook University dalam jurusan kesusastraan perbandingan. Dia punya ayat dia. Di Hankook University. Itu Indonesia. Malaysia, Indonesia. So Hankook University ni dekat Korea. Dekat Seoul. Yes, Seoul. Jauh tu dia merantau. Dia 5 tahun. Lama. Saja nak lama-lama. Kita dapat pengalaman lah. So mana tahu siapa yang berminat nak menyambung pengajian dalam bidang kesusastraan perbandingan ni, bolehlah boleh tanya dengan Dr. Humani macam mana dia punya langkah-langkah, step-step dia. Tapi yang panel pertama kita Tuan Nasrullah ni tidak kurang hebat juga. Dia lagi dia daripada ijazah mana? Tapi dia punya Pekanbaru. Yes, dia daripada Pekanbaru, Universiti Islam Sultan Syarif Kasim ya. Betul. Dalam ijazah sarjana muda, syariah dan undang-undang. So seorang kalau dikatakan kalau kat sini mengaji dalam bidang perundangan dan perundangan lah. So dia aktif dalam dunia motivasi sejak waktu pengajian di tingkat diploma di Universiti Islam Sultan Azlan Shah Perak. Alright. So sekarang dia ditauliahkan sebagai perunding imej profesional lah sekarang, dan juga akademik perunding imej profesional. So ada 6 buah buku yang dia diterbitkan. So antara top seller dia
dekat mana yang surat cinta untuk isteri tu. Boleh. Saya sampai apa? Sampai belilah untuk ni. Surat cinta untuk isteri tu. So boleh tahan lah. So boleh langgan dekat website tersendiri tuan. Raushan Press. Yes, Raushan Press. Okay. So tanpa buang masa, so kita nak berkenalan dululah secara selain daripada saya dah cakap dia punya peribadi ni, boleh tak Tuan Nasrullah sharekan macam mana Tuan ni boleh start ataupun berjinak-jinak dengan dunia penulisan? Adakah bakat ataupun memang sejak azali dah memang suka minat dah betul penulisan ni? Boleh sharekan ni. Saya ingat saya dulu sepatutnya bagi woman first kan. Ingatkan doktor dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya mulakan tuan moderator kita lah, Tuan Huzaimi, dan tak lupa kepada panel kita pada malam ni Dr. Umi. Apa khabar doktor? Sihat Dan tak lupa juga kepada semua para peserta yang mengikuti talk kita pada malam ini. So mengenai persoalan tadi, saya tak kenalkan diri, tak payah kot. Tadi dah cukup dah. So nama saya Nasrullah Amran lah, dan itu adalah nama panel saya. So tuan-tuan dan puan-puan, mengenai menulis ni, kalau cerita bakat, sampai sekarang pun saya rasa saya bukanlah orang yang berbakat sebenarnya menulis ni. Dan bukanlah sedetail orang kata apa, kalau dalam bidang takhusus ni, pengkhususan itu bukanlah khusus macam sama seperti Dr. Umi tadi kan, dalam bidang sastra, dalam bidang orang kata apa, literature lah, dalam bidang berkaitan dengan penulisan. Tapi orang kata apa, minat tu datang. Seingat saya lah, zaman saya, dan saya percaya zaman Tuan Huzaimi, Tuan Dr. Umi, mungkin yang lain dan peserta yang ada ni, kita dulu pernah sempat dengan zaman blogger. Sebelum adanya Facebook, sebelum adanya media sosial, kita sempat dengan blog. So saya ni anak bongsu, so saya ada kakak-kakak lah yang dekat atas kan. So zaman blog waktu tu terkenal. So antara blog yang terkenal dan sekarang ni pun dah still jadi penulis yang terkenal, antaranya blog Saiful Islam, Ustaz Siza Abdul Jamil kan. Kemudian ada lagi Hamid Ashraf. So Hilal Ashraf, Hamid Ashraf. So mereka ni antara yang kakak-kakak saya ni, so ikuti. So mereka selalulah kan, dan tak lupa juga dulu ada namanya Zack Zuhairi, antara blogger yang famous juga. So waktu tu lah saya rasa kecenderungan minat untuk menulis tu ada, tapi kepakaran tu tak ada lagi lah. Tetapi kemudian diasah waktu saya belajar di Universiti Sultan Azlan Shah, sekarang dulu Kolej Islam Perak, sekarang dah jadi universiti. So kat situ saya sempat mengenali seorang penulis juga, ustaz saya, pensyarah, Ustaz Azmi bin Ahmad. Beliau ni pun hebat juga dalam dunia penulisan, seorang ahli dalam Institut Terjemahan Bahasa Malaysia. Beliau salah seorang panel, so ada authority untuk menterjemah buku dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu ke bahasa Arab. So sangat pakar bahasa Arab. So beliau menerbitkan buku di bawah Masrid Sindang Bahad. So kat situlah saya rasa terpanggil lagi untuk terjun untuk belajar-belajar kan. So saya kat situlah pentingnya mentor satu. So saya jumpa beliau, luangkan masa, dan selain daripada waktu kelas, kita pergi, saya ingat lagi gigih lah waktu tu kan, tulis artikel bagi Ustaz ni Sema kan, bagi pandangan. Tapi the first thing itu orang cerita keinginan tu mesti ada lah. Kalau tanya saya, itu nanti kot kita cerita. Dalam untuk menulis tu, bakat atau tidak itu tak penting, yang penting ada keinginan lah, kemauan, insyaAllah itu. Kemudian tu boleh kita pelajari dan perkembangkan. So dari segi okay, terima kasih kepada Tuan Nasrullah. Okay. Baik. So maksudnya bakat tu ataupun minat tu boleh diasah atau digilap. So maksudnya yang starting point adalah kita punya exposure lah. Betul. So kita punya exposure dulu untuk kita jadi penulis. Kadang-kadang betul orang ni
memang dia dilahirkan dalam golongan B40. Kita tak salah, kita B40, M40. Tapi kebanyakannya daripada kita tak mampu untuk melihat dunia penulisan tu. Okay, so apakah langkah pertama yang Tuan Nasrullah boleh nasihat kepada adik-adik kita kan, kepada penulis-penulis muda ni, macam mana dia nak dapatkan exposure tu, Tuan Nasrullah? Okay. Exposure, dia punya pendedahan. So mengenai pendedahan ni kadang itulah, pertama macam saya tadi saya cerita rezeki lah kan. Saya anak bongsu, saya ada keluarga, kakak-kakak yang tertarik dengan pendedahan dunia blogger waktu tu kan, maksudnya dunia penulisan lah. So kat situ saya rasa tertarik untuk mencuburi ataupun kata menjadi penulis. Walaupun perjalanannya tak adalah mudah. Saya ingat waktu dulu mula minat menulis tu waktu umur belasan, tetapi buku pertama saya terbit waktu saya umur 27 something, under Masjid Sindan Berhad. So masa yang lama. So tuan-tuan dan perempuan, bila kita kalau ada adik-adik lah pendedahan ni, kita kena ikutilah. Macam saya sebut tadi, ada mentor. Mungkin boleh follow FB ataupun media sosial kita kan. Gunakanlah kesempatan yang ada ni untuk ikuti penulis-penulis yang ada kat Malaysia ni. Dan kemudian kita jadikan satu mentor. Saya pun sampai sekarang kan, masih suka untuk membaca. Selain daripada Ustaz Asrizal, saya suka baca buku Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Dan juga suka juga baca penulisan Dr. Mazhar. Antara buku beliau yang saya suka baca, Aku Ingin Kembara Lagi. Aku Ingin Kembara Lagi something lah. Itu buku yang dah lama. Mengisahkan perjalanan Dr. Mazhar ni dekat London. Baca buku tu terasa nak pergi London. So kalau tanya tentang pendedahan, kalau lah tak ada dekat rumah, so mostly kita dengan media sosial. So gunakan media sosial kita ni untuk pertama kali kalau kita betul ada keinginan untuk jadi penulis, follow mereka-mereka yang menulis ni. Percayalah kita akan dapat input dan kita akan dapat perkembangan yang membantu untuk kita menjadi seorang penulis. Okay. So dah nampak itu. So maksudnya kita kena ada mentor lah dekat situ untuk pastikan dia kita punya minat ataupun kita punya exposure kat situ terarah kepada tu. Okay. So Dr. Umi, saya nak tanya. Dr. Umi ni saya kenal dia secara tak sengaja sebenarnya. Dr. Umi ni. Saya nak tanya juga boleh? Boleh. Apa tadi? Tak apalah, tuan cerita lah. Tuan tanya dulu. Okey. Betul, saya mengenali Dr. Umi ni daripada kawan saya. Dia merupakan isteri kepada wife. Betul, wife kawan saya ni. Itu Ahmad Dia yang saya kenal semasa di Universiti Tun Masin On, Malaysia. So kami satu kelab kesawanan. So saya betul tak nak jadikan cerita tak kenal tak sengaja tu sebab apabila saya upload kat Facebook, saya dapat temu duga untuk menjadi seorang wartawan. So Abang Dia ni dia tanya saya, adakah awak minat kan? So saya contact dia, boleh tak ada siapa yang boleh saya dapat rujukan kat situ. So at least kurangnya saya nampakkan pandangan untuk saya dapatkan jadi mentor. End up dia bagi wife dia punya nombor telefon, iaitu Dr. Umi. So orang pertama yang memastikan saya masuk ke berita harian tu adalah Dr. Umi. Kerana tanpa dia punya motivasi tu kan, dia cakap pergi je. Jangan kisah awak daripada engineering ke, saya kelulusan engineering ni. Nak pergi ke bidang kewartawanan. So Dr. Umi ni dia bagi kata-kata semangat lah untuk saya menceburi bidang penulisan lah tu, bidang kewartawanan, satu bidang yang agak berpusing sebanyak 300 atau 180 darjah daripada bidang kelulusan saya yang saya jawab sekarang masa tu. Dan dia adalah orang insan pertama yang membawa saya ke bidang kewartawanan tanpa sengaja lah.
Okay, dia mengenalkan saya kepada seorang wartawan kat situ. So sebelum saya start, mungkin agak macam pelik sikit seorang jurutera masuk ke bidang kewartawanan, tapi itu bukan satu penghalang bagi saya. Itu bukan satu cabaran bagi saya sebagai seorang jurutera. So Dr. Mi nak tanyalah, sebab Dr. Mi bagi nasihat, bagi pandangan kepada saya. Okay, so Dr. Mi pun selaku ibu kepada anak-anak kan. So Dr. Mi boleh nak tanya, bilakah usia yang paling sesuai untuk seseorang tu menjadi seorang penulis? Adakah pada dia level di bangku sekolah, ataupun mungkin dia kena start masa selepas SPM? Macam ni Dr. Mi, pandangan Dr. Mi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Huzaimi, saya sebenarnya dah lupa dah cerita tu. Okay. Moga ada manfaat lah nasihat saya waktu itu. Saya cuma nak berkongsi tentang pengalaman saya lah menjadi seorang penulis. Saya belum ada pengalaman mendidik anak menjadi seorang penulis. Tetapi saya ada pengalaman bagaimana ibu bapa mendidik saya menjadi seorang penulis. Kalau Nasrullah tadi, dia cakap dia adalah anak bongsu. Anak bongsu dan mempunyai ramai kakak-kakak. Saya sebaliknya lah. Saya adalah anak sulung daripada 11 beradik. Satu mak, satu ayah. Kalau Nasrullah tadi. Dan waktu saya darjah 3, saya dah ada 6 orang adik. Jadi masa kanak-kanak tu tidak seperti rakan-rakan yang lain lah. Yang mana masa darjah 1 pun saya sudah diasuh untuk banyak berada di dalam rumah, iaitu menjaga adik-adik saya. Dan sampai umur saya 12 tahun, rumah saya tidak ada televisyen. Itu tahun-tahun awal-awal 1990-an lah. 1991 sampai 1996. Saya ingat ayah saya tidak belikan TV. Dan saya bertuah kerana mungkin tadi faktor bakat tadi kerana anugerah Allah SWT, saya mendapat bakat penulisan itu daripada ayah. Kerana ayah saya ini adalah seorang penulis dan dia sudah menulis lebih 30 buah novel dan ratusan artikel. Kalau kenal lah Tuan Haji Abu Hassan Murad. Salah satu novelnya diangkat menjadi teks Komsas Julia. Novel evergreen dia adalah Cinta Madinah. Jadi saya membesar dengan penulisan ayah. Waktu saya darjah 3, saya ingat saya sudah mendengar bagaimana ayah dan emak berbincang tentang buku. Maksudnya waktu makan itu, abah dah habis menulis, jadi dia akan tanya mak lah, judul apa yang sesuai nak letak, dah baca ke belum manuskrip. Jadi dia minta pandangan mak. Jadi saya masa kanak-kanak, secara tidak langsung kita dengar apa ayah dan mak bincang. Jadi saya pun selalu masuk ke bilik penulisan ayah saya di rumah itu. Rumah kami tidak ada TV, jadi memang disibukkan dengan buku. Walaupun ayah saya seorang guru waktu itu, dia ikutkan dia mampu membeli TV, tapi abah tidak beli TV lah waktu itu. Dan saya kira mungkin sesuai juga dengan zaman tahun awal-awal 90-an, bila rumah tak ada TV tu perkara yang biasa lah. Tapi kalau sekarang mungkin tidak begitu sesuai lah kan, kerana TV pun mungkin sumber maklumat. Jadi waktu itu ayah tidak beli buku. Apa yang hiburan kami anak-anak, terutama saya, kakak sulung. Di darjah 1 tu kakak sulung kepada 5 adik. Masa darjah 1 abah memberi buku sajalah. Tak ada benda lain, memang buku saja. Jadi saya menjadikan buku itu sebagai pelarian kepada perasaan tidak puas hati kakak sulung tu. Maksudnya bila balik rumah darjah 1 kan, kalau kawan-kawan lain boleh main, jelah darjah 1. Tapi saya balik rumah kena basuh berak adik, kena jaga adik ni, kena kemas rumah, kena sampai masak nasi pun mak saya dah minta tolong waktu itu.
Jadi saya memberontak sebenarnya, memberontak dan selalu rasa nak lari dari rumah. Ni dah pikiran kanak-kanak lah, tapi tekanan-tekanan itu dapat dialihkan, dapat dibuang, dapat ditenangkan apabila saya membaca buku. Apa sahaja majalah kanak-kanak yang baik waktu itu, antaranya majalah Kuntum, Dewan Pelajar, majalah Al-Ain, masa itu ada pertubuhan Al-Arkam. Jadi buku-buku Al-Arkam tu banyak dibeli oleh Abah, dan Abah salah seorang yang menulis untuk majalah Al-Arkam ini. Majalah An-Nasihah misalnya. Saya baca sesungguh hati. Sebab itu sahajalah medan untuk saya lari daripada dunia yang saya tak suka itu. Dunia kakak sulung. Jadi itu secara tidak langsunglah rasa cinta kepada buku itu muncul. Pertama disebabkan oleh satu kerana keadaan persekitaran. Yang kedua adalah anugerah Allah, iaitu bakat. Jadi abah saya waktu saya darjah 3, dia dah mula bagi saya buku-buku nota untuk dijadikan diari. Setiap hari saya akan tulislah apa yang saya tulis. Hari ini mak marah, rasa geram masa nak lari rumah, semua saya tulis dalam diari itu. Maksudnya saya meluahkan itu melalui penulisan. Kalau masa darjah 1 dah mula suka baca. Jadi bila masuk ke darjah 3 dah mula menulis. Menulis apa sahaja yang dirasakan. Kemudian kami waktu itu tinggal di Kuala Lumpur. Jadi kampung mak dan abah tu di Kedah. Setiap kali nak balik ke kampung, perjalanan panjang. Perjalanan panjang makan masa kadang 7-8 jam perjalanan. Jadi abah akan bagi pada saya lah terutamanya yang dah matang waktu itu, darjah 3, buku-buku latihan ini abah cakap tulislah apa sahaja yang nampak masa perjalanan. Waktu siang tu kan balik. Jadi nampak kereta jenama apa, masa tu Proto Saga lah banyak, tahun 1993-94 itu kereta warna apa. Jadi kalau lalu dekat setiap pantian kan ada signboard pun tulis. Misalnya Slim River lagi berapa kilometer semua tulis. Sebab masa tu patuhlah arahan ayah kan. Rupa-rupanya itu adalah latihan secara tidak langsung abah kepada kami. Sebab abah dia seorang penulis dan tahun 1990-an adalah tahun kegemilangan ayah saya, dan ada hampir belasan novel dapat dihasilkan dalam 1 tahun. Dia sangat bersungguh-sungguh waktu itu sebagai seorang guru, dan juga dia terlibat dalam NGO dakwah. Jadi dia banyak menulis. Jadi kadang-kadang lepas bila kami dah sampai ke kampung, dia akan ambil balik buku latihan itu. Jadi apa yang dicatat kami itu, fakta-fakta itu kemudian menjadi bahan kepada penulisan dia. Ada politik lah di situ sebenarnya, latihan pada kami lah. Jadi saya rasa itu adalah hal-hal yang boleh diikuti oleh ibu bapa yang nak mendedahkan anak-anak kepada bidang penulisan. Iaitu dedahkanlah anak-anak kita dengan pertama mencintai buku. Tapi di era sekarang, anak-anak sulung saya lahir tahun 2011. Darjah 3 dia adalah tahun 2020. Saya darjah 3 1993. Jadi era yang sangat berbeza dengan perkembangan teknologi yang digitalnya kan. Jadi anak-anak sekarang, anak saya sekarang kalau bagi buku, saya harus memilih yang komik. Yang banyak visualnya. Yang perkataannya sikit saja. Kerana kaedah itu sudah agak berubah kan? Kerana cita rasa anak-anak itu sudah dibentuk oleh visual digitalisasi yang mereka lihat setiap hari di handphone, di laptop kan, dengan apa kaedah pembelajaran secara online dan lain-lain. Ini menyebabkan mereka agak mendung, agak kata kalau bosan kalau bermain dengan perkataan. Kalau dulu saya darjah 3, saya boleh habiskan novel yang setebal 200-300 muka surat. Itu saya darjah 3. Tapi anak saya sekarang nak habiskan buku yang 20 muka surat pun susah kalau kita tidak membimbingnya. Malah saya kadang-kadang kena duduk tepi dia, kita baca sama-sama. Begitulah. Jadi kaedah itu harus disesuaikan. Walau bagaimanapun, dua benda ini yang menjadi kunci untuk menjadi seorang penulis, iaitu cinta kepada buku. Yang kedua ialah
mengasuh mereka menulis apa-apa sahaja yang mereka rasakan seawal mungkin. Okay, Zaimi? Okay, baik. Wow. Dia punya jawapan tu sangat padat tu. So dua fakta yang saya nampak adalah cinta pada buku dan juga cara menulis tu. So kita latih anak-anak kita latih anak-anak untuk menuliskan dengan menulis. Apa saja yang berada di depan mata kita ataupun di depan mata anak-anak tu kita minta dia tulis. Ya, supaya kena tulis. Okay. So benda tu sangat penting tak? Itu bukan teknik yang asas kepada penulisan lah. So dan dia boleh melatih sekurang-kurangnya dapat menulis dengan kalau pada darjah 3 tu dah boleh mampu menulis dengan baik, itu satu benda yang sangat positif. So bagi saya teknik itu sangat penting ataupun kita punya paradigm ataupun pengalaman tu perlu dikongsi kepada orang lain, kepada yang orang lain untuk yang mahu menjadikan anak-anak mereka ni sebagai seorang penulis. Ya. So mungkin sebab tu saya tanya pengalaman penulis ni macam mana kan. So kita nak kongsi. Okey. So maknanya keluarga ni dia keluarga memang generasinya ataupun keturunan dia adalah seorang penulis yang ada bakat penulis. So kita nak lahirkan generasi yang bukan daripada keturunan penulis ni, daripada luar. So kita nak cungkil bakat dia. So kita boleh bagi pendedahan kepada mak bapa, ibu bapa, macam mana kita nak kontrol anak-anak dia. So zaman pun sekarang dah maju. Kita ada gadget, tablet, bagai semua. So secara asasnya doktor merupakan dah banyak dah artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal doktor berkaitan dengan kesesuaian perbandingan. Okey, saya nak tanya sedikit mengenai asas ataupun teknik-teknik cara penulisan yang berkualiti. So at least kurang-kurangnya kita ada guide. Budak-budak ni tak adalah terpesong, okey, tak adalah terikut-ikut pada trend-trend terkini, di mana dia boleh fokuskan kepada komik dan juga pembacaan yang tak bersesuaian lah. Okay. So apa teknik ataupun cara-cara penulisan yang sangat sesuai lah untuk melahirkan seorang penulis yang berkualiti? Saya susah nak jawab soalan Huzaimi. Sebab penulisan itu walaupun ada setengah orang itu dia adalah bakat, bakat anugerah Allah SWT, tetapi kalau tidak diasuh bakat itu, tidak dibentuk bakat itu akan hilang sebenarnya. Berbeza dengan minat ataupun cinta ini akan menyebabkan seseorang walau sukar pun macam Huzaimi dari bidang engineering boleh pergi ke bidang penulisan, kewartawanan, disebabkan cinta, betul, love. Minat kita itu akan menjadikan kita akhirnya berjaya daripada orang yang berbakat. Jadi bagi saya, kalau ibu bapa yang nak mendedahkan anak-anak kepada dunia penulisan ini, mereka harus tanamkan rasa cinta itu dululah dengan buku, dengan penulis. Sebab saya dulu, abah saya seorang penulis dan dia suka mendedahkan saya dengan dunia penulis. Biasanya kalau dia pergi ke hadiah-hadiah sayembara ataupun majlis-majlis sastra, dia akan heret saya. Jadi darjah 2, darjah 3 tu dah kenal siapa S. Ahmad Said. Walaupun yang saya tahu S. Ahmad Said itu janggutnya panjang. Darjah 3 dah mengenali S. Ahmad Said sebab bukan kenal kerana karya, tetapi kenal abah cakap itu dia penulis besar. Tapi kita tak baca lagi karya-karya dia, cuma kita dah kenal sosok itu. Dia sebut S. Ahmad Said, oh yang rambut panjang, yang putih tu kan. Jadi ibu bapa perlu mendedahkan kepada, sebelum dia menjadikan anak dia seorang penulis, dia harus melorongkan ke arah-arah itu. Jadi majalah pun masa saya baca adalah majalah-majalah ringan. Maksudnya majalah Dewan Pelajar, bukanlah Dewan Sastra. Majalah yang sesuai dengan usia lah. Sekarang pun kita tak salahkan kalau mak bapak nak bagi banyak anak-anak baca komik, bagi, tak apa. Itu memang sesuai dengan mereka.
Bila masuk ke tahap yang berikutnya, bagi yang lebih tinggi. Tetapi harus sebelum mereka nak baca buku, mereka akan pilih dulu siapa penulisnya, isu apa kan. Jadi itu hal-hal yang perlu diperjuangkan oleh mak bapak lah. Okay. So satu benda yang perlu dipertimbangkan, diperhalusi oleh ibu bapa bagi melahirkan anak-anak yang di golongan penulis ni. Okay. Anak saya menonton kartun Upin Ipin baru-baru ni, dan masa itu salah seorang yang diangkat dalam kartun Upin Ipin adalah sastrawan negara Zurina Hassan. Dia bercerita tentang pantun. Jadi bila anak-anak menonton, mereka tak kenal Zurina Hassan, jadi kita bimbing, kita cakap, oh ni Zurina Hassan, ni adalah sastrawan negara. Sastrawan negara pertama, wanita yang pertama. Jadi secara langsung kita guide lah. Jadi kerjasama daripada pihak-pihak industri untuk mengangkat penulis secara tidak langsung dalam kartun yang diminati oleh kanak-kanak itu sangat mulia secara tidak langsung. Dan perlu diperbanyakkan lagi lah, banyak lagi sastrawan yang lain kan. Jadi kanak-kanak sekarang memang eranya adalah hal-hal teknologi dan digital. Jadi penulisan tu perlu masuk ke situ. Perlu masuk sedikit demi sedikit lah, secara halus lah saya kira. Okay. So berkenaan dengan teknologi tu, kita nak tanya Tuan Nasrullah lah. Sebab dia adalah seorang penerbit buku. Dia bukan sekadar penulis, tapi dia adalah penerbit buku. Saya pernah mengikuti program dia, tulis dan terbit 1.0. 1.0 betul Tuan Nasrullah? Ke 2.0? So apa yang diperkatakan dalam ceramah tu lebih kurang kepada macam mana kita nak memastikan isi kandungan ataupun dia punya kandungan dia ataupun dia punya tata bahasa dia betul sebelum kita menghantar manuskrip ni kepada penerbit. So itu kena jagalah. Tata bahasa tu penting, dan satu lagi macam mana kita nak mengolahkan penceritaan tu. Itu sangat penting. Okey, Tuan Nasrullah boleh tak kongsikan macam mana kita nak menulis dengan nada ataupun yang lebih bagus dari manuskrip penulisan ni? Boleh kongsi sedikit je untuk malam ni. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti soalan ni sepatutnya kita bagi juga kepada Dr. Umi sebenarnya, Dr. Umi ni. Tapi saya jawab jugalah untuk perkongsian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak menulis ni, pertama kita kena orang kata apa, berani. First, berani. Kenapa saya kata berani? Sebab mostly kita menulis ni dia akan kita bukan menulis macam artikel lah. Kalau ini kita bicara buku menulis buku. So kalau menulis artikel mungkin kita perkataannya tak sampai orang kata apa berpuluh-puluh ribu kan. So orang kata apa di situ kurang kesilapan. Maksudnya semakin kurang perkataan kuranglah kesilapan. Jadi bila menulis buku akan banyak perkataan dan kemungkinan kesilapan tu akan ada. So firstly kita kena berani. Okay, so macam mana tuan-tuan dan perempuan tanya saya lah, macam mana kita nak cantikkan bahasa kita kan, nak ada orang kata apa bacanya wow. Nak tak nak tuan-tuan dan perempuan, bila Dr. Umi mention Ihsan Maksad tadi, saya teringat ada satu kata-kata lah, Ihsan Maksad bila orang datang jumpa dia, selalu saya kongsi kata-kata ni juga bila orang jumpa Ihsan Maksad ni. Apa yang kalau kita nak buat, kalau kita jadi penulis, maka Ihsan Maksad jawab, pertama membaca, kedua membaca, ketiga membaca, keempat menulis. Maksudnya kita kena banyak membaca. Dan menulis dan membaca ni dia satu benda yang dekat lah, macam roh dalam badan lah, badan dan roh macam tu, dia mesti ada. Membaca tanpa menulis dia tak akan jadi. Antara perempuan saya suka baca buku Ustaz Farul Rahmat Juan. Sampai sekarang pun adalah yang kata, oh buku dia, bahasa dia tu seakan-akan Ustaz Farul Rahmat Juan. Dan ada ciri-ciri Ustaz Farul Rahmat Juan tu. Memang ada. Saya suka baca. Bahkan saya pernah masuk pertandingan bedah buku pun. Buku yang saya bedah buku Ustaz Farul Rahmat Juan. Antara buku yang saya suka baca Bedok di Ketuk. Dan buku yang terbaru saya pernah beli buku Ustaz Farul Rahmat Juan ni, saya ikutin Kilas dalam Kias. Saya suka bahasa dia tu sebab
Ustaz Faru Muhammad Juel ni, dia punya penulisan bahasa dia tu lebih kurang macam sastrawan Usman Nawang. Dia tidak terlalu bahasanya tu berpuiti sangat. Dia mudah untuk kita fahami dan cerap lah kan, tanpa perlu kita terlampau orang kata apa, mungkin ayatnya tu diindah-indahkan. Maksudnya santai, tenang dan sampai. Itu satulah. So kena membaca tuan-tuan dan puan, kena ada buku yang kita boleh ikuti lah. Mungkin boleh ikuti Dr. Umi, Dr. Hani kan, ikuti buku lain-lain buku lah dan sebagainya. Ni ada tanya kelas tamat tu berapa ni? Ini anak murid Tuan Zaimi ke? Tak ada. Okey, kelas kita bukan kelas sebenarnya. Kita program bual bicara, kita berkongsi ilmu secara santai sebenarnya. So, kalau bukan secara formal. Saya rasa kalau tuan atau puan nak lock up, dipersilakan di sini. Tak ada halangan. Tak ada kena denda pun. Tak ada hadiran dekat sini. Betul. Tapi kita akan sediakan ECJ lah. Certificate. Kalau siapa yang join program ni, so kita ada certificate untuk dia orang. So kena ambil kehadiran lah. Adalah kehadirannya. Okey. Tuan Nasrul nak tanya. Betul tuan bukan penerbit buku. So macam mana kita nak hantar manuskrip tu? Adakah bercetak ke ataupun nak kena bagi PDF ke, macam mana tu? Okey, baik. Saya share dua-dua lah. Saya pun baru untuk nak publish ni, selalunya saya self publish dan saya bantu untuk orang self publish lah. Dan baru 2-3 buku yang saya bantu untuk terbitkan lah atas nama company saya. So tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan peserta pada malam ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat betul nak hantar manuskrip dan dah ada manuskrip, dia pertama tuan-tuan buatlah list. Boleh Google kan, senarai nama penerbit yang ada dekat Malaysia ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Kalau dulu kita mungkin lah kan, saya tak tahu lah zaman Dr. Hani kena hard copy ya? Soft copy. Soft copy okey. Sebab dulu setengah penerbit dia minta dalam hard copy. Tak tahu mungkin. Ya, tahun awal dulu saya tak menulis lagi, tahun 1990-an saya lagi lah, saya di zaman soft copy lah. Soft copy lah kan. Doktor sama lah kita. Tapi dulu pernah ada satu zaman hard copy. Masa buat proofreading mungkin dia orang dah print, dia akan bagi kita tengok lah. Macam tu. So tuan-tuan, itulah basic dia. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat penerbit di email. Boleh cari, ada banyak sekarang ni. Kalau tuan-tuan Google, biasanya dah ada rakan-rakan penulis yang baik hati. Dia kongsikan maklumat ni di blog-blog diorang. Ada yang begitu detail. Ada komen ni, tuan ada komen di sini. Berapa banyak masa yang selalu diperlukan untuk menulis dan menghasilkan manuskrip? Soalan cepu mas ni. Banyak ini sebenarnya kalau dengar jawapan Dr. tadi, saya pun terkejut. Ayah doktor setahun 11 novel. Tuan-tuan dan puan boleh bayang tak? Saya setahun satu buku, pernah lah setahun 3 naskah, 3 buku saya buat. Itu pun maknanya kalau dalam setahun maknanya 4 bulan lah kan. Tapi ayah doktor setahun 11 buku doktor, 11 novel Masa zaman kegemilangan dia lah. Dia dah betul, 11 novel. Dan saya ingat sekarang ni ada penulis yang saya ikuti juga, kira senior juga, Ilal Ashraf, dia pun saya tengok setahun novel dia 3 buku. So tuan-tuan, mengenai masa ni, dia sebenarnya itu kita sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita pandai urus masa dan kita dapat draft tulisan kita dengan baik, bila nak habis dan kita dapat buat apa yang kita draft dan kita plan tu, saya rasa betul-betul lah kita buat kan. Setahun 3 ke 5 naskah buku tu boleh. Ini daripada pengalaman saya, saya pernah buat setahun 3 naskah. So 4 bulan. Sementara kita plan, draft, dan kita buat apa yang kita plan dan draft lah. Kalau plan dan draft 3 bulan tapi tak ikut apa yang kita plan dan draft tu, dia takkan terjadi lah. Sebab dia kena commit tu kita punya draft dan plan. So masa ni ikut kita. Kalau saya kata, kita tadi yang terdengar,
ayah doktor boleh buat 11 novel. Kita nak ikut, belum tentulah. Kecuali kita pun kena komit macam mana ayah doktor buat tu. Ada macam Hilal Ashraf, setahun 5 naskah. Kita nak macam mana masa dia, kita pun kita cari tahu dan dia ajar. Itu pun belum tentu kita dapat buat. Sebab kita nak kena komit sama macam, serupa macam dia. Kalau dia bahagikan masa sehari 2 jam untuk novel, kita pun kena buat lah 2 jam. 2 jam kita kena duduk menulis. So komit tu kita punya draft dan plan tu. So company dia ada soalan ni, company penerbit akan check releasan kita. Yes, betul. Dan ni biasalah, kita hantar, nanti diorang akan terbit, diorang akan semak lah. Tuan-tuan dan puan, saya pun macam saya nak share, saya menulis waktu zaman belajar dekat Kolej Islam tu, waktu diploma, umur belasan tahun. Kemudian manuskrip saya tu dah siap kan, saya hantar ke banyak penerbit. Berbekalkan tadilah yang saya share tadi, saya Google kan, dapatkan maklumat penerbit ni, saya hantar one by one. Dan saya nak note kat sini pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak hantar kepada penerbit, jangan pinang sekali rak semua penerbit. Ini kena note tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan peserta yang ada pada malam ni. Maksudnya apa? Satu manuskrip, semua email penerbit, tuan-tuan dan puan-puan highlight, letakkan kat situ. Masuk ke galeri ilmu ke, PTS ke, pinang sebagainya, tuan-tuan hantar. Maksudnya pinang sekali semua. Ini sangatlah etika yang tak bagus lah. Ini saya nak pesan awal-awal. So, etika dia, hantar satu penerbit, dan seandainya tak diterima, menangis tak ada. Seandainya tak diterima, jangan putus asa. Tuan-tuan dan puan-puan, hantar pula kepada penerbit lain. Dan seandainya tuan-tuan dan puan-puan hantar kepada penerbit tu, kemudian terlampau rasa 3 minggu tak ada jawapan, 4 minggu tak ada jawapan, jangan tuan-tuan dan puan-puan hantar pula manuskrip tu kepada penerbit yang lain. Hantar dulu, orang kata apa, pernyataan yang tuan-tuan dan puan nak tarik manuskrip balik, dan nak ada urusan nak gunakan manuskrip tu untuk hantar ke penerbit lain. Itu cara dia lah, etika dia. Ada juga etika dia dalam menghantar manuskrip ni, bukan main hantar je kan. Ni nak kena note juga. So sebab ni, ini pesan daripada editor yang di Syarikat Penerbitan lah. So memang mereka akan check selalunya, kalau kata apa, mereka tertarik, tak sampai seminggu ke 2 minggu mereka akan inform lah, yang manuskrip kita akan dibawa ke tahap seterusnya. Kalau rezekinya baik, mereka akan tahu buku kita tu akan diterbitkan, dan kita akan disambungkan kepada orang kata apa, staff yang berikutnya. So maksudnya ada tempoh edah lah masa tu. Betul. Tempoh edah dia untuk betul. kita pastikan dia tak ada lah, kita pergi kepada penerbit lain. Betul. Okey. Dr. Umi nak tanya ni, ada daripada kita punya peserta ni, dia tanya bagaimana Dr. Umi bahagikan masa menulis karya dalam masa kesibukan dengan tugas sebagai ibu, isteri dan pelajar semasa menuntut di Korea tu. Okay, sebenarnya masa di Korea tu saya hanya buat satu buku je. Saya menulis banyak waktu saya bujang dululah. Sebab tu masa bujang tu lah masa emas seorang wanita lah. Golden time lah, golden ya. Jadi saya nak kongsikan buku yang paling saya tulis paling cepat lah, 5 hari. 5 hari. Tengok tuan-tuan, 5 hari. Dan paling booming sekali lah buku ni. Tajuknya Catatan Hati Nik Nomadihah. Catatan Hati Nik Nomadihah ini adalah tentang Nik Nomadihah yang dapat SPM 21A. Okay. Di Kelantan. Jadi penerbitnya adalah Hijaz Publication. Waktu itu saya sedang bertugas sebagai wartawan di majalah Anis tahun 2008. Bujang lagi lah waktu itu. Jadi pihak Hijaz hantar saya pergi ke Kelantan untuk interview Madihah 3 hari saja. Dan mereka minta secepat mungkin sebab buku tu mereka nak jual masa pesta buku tahun itu juga. Pesta buku bulan 4. Jadi saya pergi jumpa Madihah bulan 3 begitu. Memang sangat berperang dengan masa, cuma satu yang saya ingatlah yang berkaitan masa itu,
kerana peribadi Madihah sendiri, bila saya jumpa dia, kenal dia seorang anak gadis yang susah, sangat susah lah, susah. Tetapi dia boleh cermelang. Bila saya pergi ke rumah dia, macam pondok je. Ni sehingga ayah dia cakap, kami tak sedar rumah kami ni buruk sehinggalah bila muka kami dan rumah kami ni disiarkan di depan akhbar. Maksudnya surat khabar semua, surat khabar, berita harian, tulisan Melayu, semua surat khabar di Malaysia lah highlightkan berita anak nelayan dapat 21A. Jadi adalah gambar Madihah dan bapak dia di depan rumah mereka. Memang nampak rumah tu macam nak sengit dah, rumah kayu kecil je rumah tu. Bila saya pergi rumah tu tak ada bilik pun sebenarnya, tapi ayah dia letak pengadang yang memisahkan antara dapur dengan bilik lah. Bila kita duduk kat ruang tamu tu, kita dah boleh nampak dapur semua. Jadi kisah Madihah tu adalah salah satu kisah yang ajaib yang membuka mata hati saya jugalah sebagai seorang yang kita walaupun kita tidaklah kaya, tetapi kita belajar tu dalam keadaan yang senang lah. Tapi Madihah, satu momen dia yang mak dia cerita, arwah almarhumah mak dia berkongsi dengan saya, cikgu di sekolah suruh beli kamus, tapi oleh kerana mereka tak ada duit, jadi dia pinjam kamus daripada rakan sekelas. Balik rumah, dia tulis balik kamus itu dengan mak dia. Saya tanya kenapa tak photostat, kenapa? Dia kata sebab ustaz cakap tak berkat kalau photostat. Dia memang agak gadis yang lurus lah. Jadi itu sangat mengharukan. Jadi kisah-kisah yang menghidupkan ini, memang saya tulis tak berhenti sebab bahan dah dapatkan. Saya interview nenek dia, saya interview guru-guru dia, interview, dan sepanjang 3 hari tu saya tidur dengan Madihah di hotel. Hijaz sediakan belikan tiket kapal terbang semualah, uruskan penginapan kami, dan sepanjang bersama dia saya akan korek cerita-cerita dia. Jadi bahan-bahan itulah bila saya nak tulis balik, dengar balik, kita hanya cuma nak susun dalam bahasa yang paling indah dan bahasa yang paling boleh mencengkam perasaan pembaca. Itu saya rasa agak luar biasa lah. Dalam 5 hari saya boleh tulis buku itu, yang mana bila saya nak tulis buku lain saya tak dapat dah buat begitu. Oh, so saya tertarik dengan yang Nik Normadia punya cara dia boleh salin kamus tu. Itu salah satu cerita yang inilah yang luar biasa. Banyak lagi kisah-kisah lain sebenarnya. Dan saya ada satu lagi kisah yang agak luar biasa juga, tentang kisah benar. Saya dihantar oleh pihak Galeri Ilmu untuk wawancara dan menulis sebuah buku tentang wanita British yang masuk Islam. Nama dia Norah Catherine Bennett. Buku ini pun agak laris juga lah, dalam 3-4 kali diulang cetak. Saya pergi ke London 2 minggu bersama dengan suami lah. Waktu tu baru kahwin. Jadi penerbit nak hantar, saya kata boleh pergi, tapi sponsor sekali suami saya. Jadi pergilah kami tahun 2011. Selama 2 minggu, hampir 2 minggu, saya duduk di rumah Norah itu, seorang wanita British yang menjadi seorang muslimah lah. Jadi dia berkisah kepada kami kisah dia bagaimana dia mengenal Islam, kisah dia pada awal, daripada dia kanak-kanak dia seorang Kristian tapi akhirnya menjadi ateis, kemudian memberontak lari masuk penjara kanak-kanak, berbagai ceritalah. Sampailah dia bekerja di negara Arab, di Bahrain. Jadi di sanalah dia hanya masuk Islam disebabkan oleh rumah Arab ni, dia duduk di atas. Jadi keluarga Arab tu duduk di bawah. Suatu masa anak muda ni, keluarga Arab itu datang nak jemput dia makan tau. Ketuk pintu dia, cakap, sister mari makan bersama kami apa semua. Dan dengan kelembutan anak muda itulah yang menjentik dia untuk mengenal agama Islam. Sebab dia dibesarkan dalam keadaan keluarga British, tapi keluarga British yang rosak.
Ayah dia seorang peminum arak yang tegar, selalu pukul mak dia sehingga mak dia menjadi gila, dan dia dan adik-beradik dia ditempatkan di rumah-rumah kebajikan masyarakat sebab mak ayah tak jaga. Jadi kehidupan dia tu penuh dengan kekerasan, dengan pemberontakan, dengan kejahatan. Jadi bila dia dapat sapaan yang sangat lembut dari anak muda Arab itu, terus menyebabkan dia nak kepada Islam. Jadi saya sebagai penulis mendengar hal-hal yang ajaib ini, saya merasakan benda ini perlu disebarkan secara luas. Itulah menjadikan motivasi saya tulis buku itu secepat mungkin dalam tempoh sebulan gitulah. Agak panjang sikit lah daripada kisah Madihah tadi. Kalau Madihah dalam 5 hari gitu. Madihah Norah ni agak panjang, bukunya agak tebal, hampir 200 muka surat, jadi mungkin masa itu agak panjang lah. Kemudian bila dah berkahwin, cabaran menulis itu agak kemudian saya jadi orang akademik pula kan. Nak menulis satu buku setahun pun cinta lah. Buku terakhir saya cerita Korea kami. Waktu itu di Korea, itu pun saya berkongsi dengan rakan-rakan lain lah di Korea untuk bercerita tentang pengalaman kami. Saya mesti. Okey, Doktor, dekat sini gambaran dia adalah kita, kalau kita nak menulis satu benda, kita kena dapatkan fakta tu semenarik yang mungkin. Sebenarnya bila bahan dah cukup, kita dah tak ada masalah untuk menulis. Ya, betul. Macam saya berkhidmat di Beritaran selama hampir 4 tahun. Apa yang saya belajar dekat situ, daripada jurusan kejuruteraan kepada bidang kewartawanan ni adalah masa yang pantas. Sebab kita tak nak kena scoop. Dalam kewartawanan ni dinamakan sebagai scoop. So kalau kita lewat seminit, sebab kita online wartawan online ni, kita lewat seminit, hantar kepada ataupun kita publish kepada umum, kita dah terlewat untuk mengejar deadline kita. Itu deadline kita. So kalau orang cakap deadline kita, deadline penulis buku, boleh kita dapat paling awal 5 hari. Dr. Umi, saya paling awal 5 minit selepas orang itu bercakap. So saya mesti hantar satu teks kepada bos dalam masa kurang 5 minit untuk dia flash kepada satu Malaysia ni. So penulisan ni dia tak semestinya kita duduk ikut time frame yang agak lama, tetapi kita boleh tulis actually dalam masa 1 jam kita boleh garap satu karangan at least kurangnya 5 helai muka, 5 muka surat. Itu yang pengalaman yang saya pernah buat lah. Okay, so flash utama memang 5 minit daripada event. Okay, untuk seorang wartawan. Okay, ni kita nak baca soalan lah, Doktor. Okay, daripada Puan Emilia Zainal. Dia bagi kat Tuan Nasr semua lah. Saya Tuan Nasr, bagaimana seorang yang bukan seorang penulis novel tetapi lebih menjurus kepada pengalaman dan penulisan informatif, ingin memperkembangkan artikel-artikel yang telah disumbangkan dalam majalah perniagaan. Dari segi lenggok penulisan dia macam mana dan cara karya dia macam mana? Adakah ada perbezaan ketara ataupun tidak dari sudut penerbitan? Terima kasih kepada Puan Emilia ni. Puan Emilia ni seorang trainer lah, one of trainer yang saya kenal juga. So Puan Emilia, dia dah pernah menulis artikel dan sumbangkan kepada majalah perniagaan ni, Puan. Betul tak, Puan? Puan dah menulis artikel dan sumbangkan kepada majalah perniagaan. Maksudnya majalah lah. Macam hantar ke surat akhbar macam tu kan? Betul soalan dia ni? Soalan beliau ni? Betul. Yang ni saya kemudian nak kembangkan lagi menjadi lenggok penulisan. So maksudnya macam mana nak mengembangkan lagi artikel tersebut. Okey, baik. So untuk makluman lah tuan-tuan dan puan-puan, saya share lah. Nanti mungkin doktor boleh tambah. Secara umumnya buku ni terbagi ke dunia penulisan ni, terutamanya buku lah kita bahagikan kepada dua. Satu fiction,
satu bukan fiction. Yang fiction ni kita tahulah novel ya, benda-benda yang itulah berkaitan. Manakala bukan fiction ni buku-buku ilmiah lah, motivasi dan sebagainya yang berkaitan yang berfakta kan, autobiografi macam Madiha tadi dan lain-lain. So mengenai buku yang Puan Emilia maksudkan ni, artikel yang telah disumbangkan kepada satu majalah. Okey, so kalau nak kembangkan ni Puan, yang saya boleh kongsikan lah. Puan yang tengok buku tu nak menghala ke mana, orang kata apa, tujuan dia nak ke mana kan. Sebab nanti takutnya artikel ni bila dikumpul tak matching pula dengan tajuk dia. Tak matching pula dengan, tak tally dengan artikel yang ada kat dalam. So untuk kembangkan ni, artikel ni sebenarnya kalau dunia buku ni lah, dia tak terlampau berat sangat lah, tak terlampau susah kan. Bahkan sekarang ni menjadi trend, selalunya orang baca buku-buku yang macam quote. Buku quote ni sekarang ni yang jadi trend. Buku tebal 360 tapi satu muka surat tu ada berapa perenggan dan berapa perkataan je. Tapi buku tu lah antara yang jadi best seller. So tapi yang cuma saya nak highlight kat sini, kalau Puan dah hantar ke majalah perniagaan, saya tak pastilah sebab saya tak pernah lagi hantar ke sumbang artikel mana-mana majalah atau pusatan atau apa. Saya tak pasti ada copyright atau maksudnya terikat atau tidak dengan majalah yang Puan dah sumbangkan tu. Sebab takutnya bila dah hantar, nanti ada Puan majalah artikel tu terikat dengan majalah, maksudnya dah tak boleh nak ambil lah untuk dijadikan, dikompilkan dalam buku. So mengenai penerbitan, itu Puan Emilia dia boleh pilih sendirilah nak hantar kepada penerbit ataupun self-publish. So penerbit, kalau nak hantar kepada penerbit, so Puan kena tahulah kan, kena buat research, kajian. Penerbit ni dia terbit tak buku-buku macam ni. So kalau tak payahlah hantar kat situ. So biasa kalau untuk yang buku yang kategori yang Puan maksudkan ni, selalunya buku selain daripada karya novel lah, buku fiction. Jangan hantar dekat buku yang karya bestari ke apa yang terbitkan novel lah, memang tak lah kan. So hantar kepada penerbit yang dah fokus buku-buku yang bukan fiction macam ni. Mungkin galeri ilmu, mungkin PTS boleh, ataupun Masrid pun boleh, ada banyak lagi lah. So itu saja. Kalau nak self-publish itu lagi senang lah. Okey, baik. Kita tengok soalan-soalan. Okey, kepada yang ada dalam Zoom ni, sesiapa yang nak bertanyakan soalan tu, saya dijemput lah. Menanyakan soalan kepada saya, kepada Tuan Nasrullah ke Dr. Umi ke, boleh? Kita open sekarang. Boleh onkan mic. Onkan mic and then boleh tanyakan. Dan doktor bagaimana cara nak dan step nak menulis manuskrip drama? Mana? Apa-apa nama dia. Apa-apa. Okey, Doktor, macam mana cara nak menulis manuskrip drama? Okey, Doktor Mi, boleh jawab Doktor? Boleh, insyaAllah. Sebenarnya saya dalam bidang penulisan ini, saya bertahap-tahap tau. Saya mula dengan menulis puisi. Masa umur saya 16 tahun, saya hantar satu puisi saya ke majalah Anis tentang Ramadan. Jadi karya itu disiarkan dan perasaan gembira itu sangat luar biasa. Sebab itu karya pertama yang saya tersiar di media cetak. Sebenarnya saya bermula dengan puisi. Tapi berkat sokongan mak dan abah tadi, bila saya tunjukkan karya itu, abah akan cakap, lepas ni tulislah cerpen pula. Saya tulis cerpen. Saya bermula dengan cerpen kanak-kanak juga. Saya hantar ke majalah Asu. Dia call saya. Dia kata, saya nak siarkan awak punya cerpen ni hari Ahad ni. Hari Ahad yang akan masuk ni. Sila bagi gambar awak sekarang. Email. Masa tu umur saya dalam 21-22 tahun. Begitulah. Saya baru masuk UM. Saya baru masuk ke UMKL. Jadi cabaran-cabaran itu penting untuk kita sebagai seorang penulis supaya kita tidak
selesa dengan tahap yang kita tekuni. Kita perlu pergi ke ruang-ruang yang lebih daripada cerpen kanak-kanak, pergi ke cerpen remaja. Daripada cerpen remaja kita angkat lagi level ke cerpen yang berunsurkan sastra, kesusastraan. Bila menulis kesusastraan, dia ada bahasanya, dia ada tekniknya. Ya, jadi di situ kita belajar bagaimana saya mendapat skill itu adalah dari pembacaan. Saya sangat suka karya-karya Shahnon Ahmad. Saya baca karya-karya Azizi, Allahyarham Azizi Abdullah. Daripada saya darjah 3 jam 4 tu dah baca. Ini pendedahan yang perlu dibantu oleh ibu bapa jugalah, memilihkan karya-karya yang baik kepada anak-anak supaya di situ akan membina penulisan yang baik jugalah. Kosakata yang banyak kan bila kita baca karya-karya sastra ni. Kemudian bila dah menulis cerpen, ayah saya cakap, alhamdulillah cerpen saya yang pertama di Mingguan Malaysia itu bertajuk Kampung Hati Ayah. Boleh carilah di Google. Dah lama, tahun 2005 cerpen itu. Itu menang hadiah sastra utusan kategori cerpen remaja hadiah utama. Saya dapat RM5,000 hasil kemenangan cerpen itu, yang mana dengan duit itu akhirnya membawa saya ke Damsyik, Syria. Saya pergi ke Syria 2 bulan. Lepas saya habis belajar di UM itu, kawan-kawan saya masa tu ada yang nak sambung master, ada yang dapat Jacob. Ayah saya kata nak buat apa? Saya kata boleh tak kau nak pergi ke Syria. Masa tu ada kawan yang nak pergi belajar bahasa Arab di sana, saya ikut. Dan alhamdulillah saya selama 2 bulan di Damsyik itu, saya balik ke Malaysia, saya dapat hasilkan 2 buah novel, Baromke, Matamu di Mataku dan Kota Suriah. Dua-dua novel itu menang hadiah sastra utusan dan juga hadiah sastra kanak-kanak di BP. Jadi saya dapatlah balik modal saya pergi ke Syria itu. Alhamdulillah lah, syukur. Dan selepas saya tulis novel-novel kanak-kanak, novel remaja ini, barulah saya berani menulis skrip drama TV. Bila ayah saya mula terlibat sebagai penerbit, waktu itu drama yang diterbitkan pertamanya Julia. Kemudian Cinta Madinah. Bila Cinta Madinah booming, TV RTM 1 minta ulang lagi, buat lagi Cinta Madinah 2. Jadi masa tulis Cinta Madinah 2 tu ayah offer lah saya, jom tulis sekali dengan abah. Jadi situ saya belajarlah menulis. Jadi sebenarnya menulis skrip ini dia agak berbeza lah dengan menulis buku. Sebab kita hanya memulai menulis skrip apabila TV sudah memberikan slot kepada kita. Kita hanya memulakan dengan sinopsis ataupun proposal saja. Proposal drama tu dalam 2 ke 3 muka surat saja. Jadi proposal tu apabila diluluskan oleh TV, barulah kita mula menulis skrip. Dan saya akuilah dalam bidang penulisan skrip ni saya memang kena banyak belajar. Sebab dia berbeza sangat dengan penulisan novel. Kita menulis tentang aksi dan juga dialog. Dan kita punya skrip itu akan menjadi panduan kepada seluruh tenaga yang menghasilkan drama. Panduan pelakon, panduan kepada pengarah, panduan kepada juru kamera dan lain-lain. Jadi kita harus tahu selok belok dan teknik-tekniknya lah. Itu kita kena masuk bengkel lah. Saya mengikuti banyak bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh penulis-penulis senior lah dalam bidang penulisan skrip. Sehingga sekarang alhamdulillah tahun ini ada 2 lah drama saya. Tak banyak lah sebenarnya kalau dibandingkan rakan-rakan lain. Di TV Hijrah, Berbenam Pandemik dan juga Ustazah Robotik. InsyaAllah tunggulah nanti. Dan menulis skrip drama ni satu kerja gila lah sebenarnya. Kenapa ada kerja gila tu? Sebab Huzaimi cakap tadi, dia menulis 5 minit kan cerita. Menulis skrip drama, sebab selagi skrip itu tidak siap, semua orang tak boleh bergerak. Betul. Pengarah tak boleh bergerak, penerbit tak boleh bergerak, pengebit tak boleh buat bajet, tak boleh nak tentukan lokasi, pelakon pun tak boleh nak lock sebab skrip tak ada lagi. Jadi memang semua orang akan bergantung pada skrip kita. Jadi kalau kata 13 episod dia kata sebulan je dia bagi waktu tempoh kita menulis 13 episod itu, satu episod 1 jam. Maksudnya satu episod dalam lebih kurang 40 ke 50 scene lah.
kalilah dengan 13 kan. Selagi kita tak siap itu, kita tak boleh buat kerja lain sebab semua orang sedang bila nak siap. Orang tak boleh buat kerja. Jadi lagi dia punya tekanan itu memang lagi dahsyat lah. Sebab Tapi itu Tapi doktor, dia punya pendapatan lumayan tak untuk penulis skrip ni? memang sangat lumayan lah. Itu yang kita nak dengar tu. Ya, semua orang nak dengar. Tapi pengorbanan dia besar ya. Sebab itu rakan-rakan saya sanggup korbankan kejayaan mereka sebagai peguam, sebagai accountant, sebagai malah kerja profesional yang lain. Semata-mata mereka kena fokus untuk tulis skrip. Memang kena pilih lah. Sebab tu saya sanggup hasilkan 2 skrip saja dalam setahun. Itu pun bagi saya dah cukup lah. Alhamdulillah dah. Sebab dia akan mengambil segala komitmen dan masa kita. Okey, doktor. Ada last kita baca soalan tag daripada chat ni. Saya kumpulkan ataupun saya konklusikan ada 2 orang ni. Student saya seorang dan ada seorang lagi student juga. Dia nak tanya pasal tips untuk menghasilkan buku yang bagus dan menarik. Dan satu lagi, seorang lagi tanya bagaimanakah hendak memperbaiki penulisan agar dapat menghasilkan karya yang bermutu dan bagaimana nak memulakannya. Adakah kita boleh mula dengan kisah yang berlaku di sekeliling? Okay, so saya open kepada Tuan Nasrullah dengan Dr. Mi. Siapa nak cakap? Saya cakap ni kot. Tuan Nasrullah dulu. Tuan Nasrullah dulu. Nama pena nama asal sendiri boleh tak nama pena tu kena buat ke? Saya jawab dulu. Mana-mana je lah yang soalan yang sempat baca kan. So mana yang sempat boleh nama pena ataupun nama asal sendiri. Ni pelajar student. So kepada anda ni yang bertanya Makcik Siang kan. So nama pena ni akan jadi branding kita. So branding ni sangat important. Bahkan sebab dia akan orang kata apa selamanya. So memang kena duduk kan, fikirlah betul-betul untuk apa nama yang kita nak letak dekat cover nanti. So nama pena ni kita nak pakai lama. Macam saya pun dulu saya ingat masa buku yang awal-awal saya kan, saya pernah nak guna nama pena Nasrullah Anas ni lah. Nasrullah Anas. Nasrullah tu dia gabung daripada 2 Nasrun dan Allah kan, 2 isim, 2 kata nama. So saya ambil yang mufrad dia, di belakang dia tu Nasrullah Anas. Saya letak buku kat belakang. Tapi bila buku saya nak publish under Masrid, so saya cepat-cepat fikir kan, kebetulan waktu tu saya idolakan Ami Idris. So saya pun tirulah kan, waktu tanya-tanya orang macam mana nak buat nama branding. So antara pesanan ataupun tip yang saya boleh kongsikan, kalau boleh dia kata dia tu jangan, sebutan dia tu jangan terlalu panjang. Contohnya Amin Idris 4. Dia jangan lebih daripada 7. Jangan lebih daripada 7. So Nasrullah Amran 5. Jangan sampai 7 ataupun apatah lagi lebih kan. Itu kalau tip nak bina branding ataupun nama pena kita. Jangan lebih daripada 7 sebab apa, nanti orang sebut panjang orang nak ingat. Kita nak nama yang orang senang ingat kita, sebab kita nak kita nak apa ni? Kita nak bina nama kan. So sikit demi sikit, so nama kita pun senang ingat. Jangan lebih daripada 7. Itu tip dia. Tapi kalau boleh bawah 5. So Amin Idris ni tuan-tuan dan puan-puan kata boleh tengok kita punya mostly yang public figure berpengaruh, kebanyakan ni betul diguna ni. Amin Idris, Fazli Yusof 4, Fazilah Kamsah 5. Tu kalau dia. Huzaimi Ghafar 5. Dr. Mi, nama pena apa doktor? Yang ada. Saya Ummu Hani Abu Hassan je. Ummi Hani Abu Hassan. Okey, nama tak lebih lagi 7. So antara tip je lah yang saya boleh kongsikan. So duduk betul-betul cari ilham nak letak nama apa, sebab nama tu yang kita akan guna lama. Tak ada kita kejap buku pertama nama Mid-On, nama depan ni Talib. so rugi sebab apa, dan nama pena ni untuk terutamanya untuk kita yang zaman digital ni, nama tu lah juga tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua gunakan untuk nama media sosial kita. Biar orang senang, pembaca kita akan communicate dengan kita kan. So dia bagi buku kita, dia akan cari Google IG contohnya,
FK ada nama kita, FB ada nama kita. Tuan, ya. kalau nama-nama macam nama glamour tu boleh ke? Macam contohnya apa kat sini ada share Putra Mango. Nama glamour. Boleh ke macam tu? Kita nak buat Aduh. nama panel. Teman-teman, kalau boleh janganlah nama glamour ni lah kan. Sebab apa? Boleh juga macam kita tahu contohnya Temeh Abdullah. Tapi yang saya nak cadangkan, kalau nak buat nama panel tu, itulah nama media sosial kita. Itu maknanya dah akan jadi branding kita. So di media sosial kita akan buat orang mudah untuk bina connection dengan kita. Sebab apa ni tuan-tuan dan puan, ni saya nampak lah. Saya pun penulis baru. Saya tengok antara yang penting mostly zaman ni, yang penulis kena ada engagement dengan rakan pembaca dia. Ini yang paling penting. Bila dah dapat kita bina nama dan kita ada engagement dengan rakan pembaca, penulis yang suka dengan penulisan kita ni, wow, kita jual buku. Saya ni fikir bisnes kan. Kita ada maksudnya mindset tu. Tapi kalau tuan-tuan nak tulis buku, maksudnya akan ada yang beli. Sebab tu saya tak terkejut bila Hilal, antaranya Ustaz Hadi Fayad, tuan-tuan dan puan, ada dropship 5,000. Dropship buku 5,000. Bukan jual produk makeup tuan-tuan dan puan. Jual buku. Dropship 5,000 orang. Ini saya pernah jumpa Ustaz Hadi Fayad dekat Festival Buku Kelantan. So saya tanya dia. Kan, antara orang kata apa yang mostly lah penulis yang ada dropship Ustaz Hadi Fayad. Untuk orang dropship yang macam jual produk, orang kata apa, makanan dan sebagainya tu. So ada orang jadi dropship untuk buku Ustaz Hadi Fayad 5,000. So tak heran ada income dia sekian. Tapi tengok macam mana Ustaz Hadi Fayad brandingkan diri beliau. Kan namanya di media sosial, di buku, itu semua penting. Okey. So, Tuan Nasrullah. Tuan Nasrullah kan penerbit buku kan? Boleh tak kita tuan kongsi sedikit? Kata secara purata lah, satu buku tu keuntungan boleh dapat berapa? Self-publish lah. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi lah, kalau ada tuan-tuan dan puan yang mungkin dah pernah hantar ke penerbit kan, tak diterima, jangan menangis kat betul kata. Tenang. Kan? Masih ada peluang dan ruang yang betul rasa. Dan memang untuk makluman semualah, terutamanya di musim pandemik ni, penerbit tidak semudahnya lah menerima karya manuskrip. Bahkan saya dan rakan-rakan yang dah pernah menghantar ke penerbit yang sama pun, karya kami pun, manuskrip kami pun dinilai. Kan? Bahkan ada yang tak diterima pun. Kerana apa? Musim pandemik ni kita maklumlah kan, kerisauan penerbit untuk mengeluarkan modal untuk mencetak buku. Sebab dia orang akan cetak dalam kuantiti yang banyak, ada kos yang besar, dan mereka ni selain daripada mencetak buku, menerbitkan buku, mereka adalah memikirkan keuntungan lah, profit, ROI, return of investment mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, rakan semua yang ada pada malam ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, tak nak, orang kata apa, tak apalah, saya tak nak putus asa. Walaupun tak ada penerbit yang ingin menerbitkan saya yakin karya saya ni terbaik. Saya dah buat kajian, kan? Saya dah buat ini semua. Karya saya ni bagus. Tak ada bezanya dengan buku-buku yang ada di pasaran tu. Okey, kecewa kan. Karya saya ni dah terbaik sangat ni. Kalau novel saya ni dah bagus ni. Kan? So tuan-tuan boleh self-publish, kan? Ada dia punya ni lah procedure dia. Kan? Mohon ISBN PDP, dan jumlah cetakan, untuk cetakan ada 2 jenis lah. Kan, kos dia sangat tinggi. Tapi saya beritahu ada 2 jenis cetakan, satu digital dan satu kilang offset. Untuk digital ni tuan-tuan dan puan-puan, bermaksud cetakan yang kualiti dia kualiti print lah, kualiti print biasa. Tapi dia boleh print sedikit dengan print on demand, kan. Minimum order dia rendah, tapi harga satu buku tu dia akan mahal. So unit tu kalau biasanya contoh buku size A5 lah. Saya boleh tunjukkan dekat sini. Sekejap. Sebab belakang saya ni ada buku. Size A5. Okey, sekejap okey. Pernah saya dah. Okey tuan-tuan dan puan. Ini size A5. Ini buku ni self publish. Ustaz Muhammad Hairul Nizam Abdul Ghani, size A5. Size A5 ni apa? Separuh daripada A4. Maknanya A4 tu tuan-tuan dan puan bagi 2 lah. So tebal buku surat dia dalam 180 buku surat. So harga buku ni, tak apa kalau saya beritahu harga boleh. Seunit buku ni dia cetak 2,000 naskah tak salah saya. Dan 2,000 naskah, so dia dapat dalam
RM5.80. Harga jualan dia, ini saya cerita dia sudut bisnes lah. Okay, so harga jualan dia RM27. Dan tuan-tuan dan puan, bukan harga buku ni RM27 tu ustaznya buat, tak. Itulah orang kata apa, harga pasaran, retail price. Maksudnya harga retail price itulah harga bukunya yang sesuai untuk buku saiz A4 dan buku saiz A5 dengan tebal muka suratnya 180. Ditambah ada ustaznya ada value dia sendiri, beliau penceramah, so dia merasa tambah nilai bukunya RM27. Sebenarnya adalah keuntungan dia beliau di situ, kita katakan RM22 lah. Margin dia RM22. So bayangkanlah kalau cetak 2,000 hanya perlu balik jual dalam 200 ke 300 naskah dah boleh balik modal. Selebihnya adalah keuntungan. Untung kasar kan. Baki daripada 1,200 tu kalau terjual, itulah keuntungan ustaz tu. Dan alhamdulillah buku ustaz ni dekat pasaran dah terutamanya popular, dah terjual banyak. Bahkan pengedar ni tengah minta lagi ustaznya hold, dan sendiri jualan secara peribadi pun dah terjual juga ustaznya. Alhamdulillah, Ustaz Khairul Nizam. Buku tajuknya 40 Nasihat Al-Quran. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya nak share juga, dan tak semestinya apabila tuan dan perempuan rakan-rakan pilih untuk self-publish, kan, itu maksudnya buku tuan-tuan dan perempuan tak ada kualiti, tak. Yang menentukan kualiti atau tak kualiti, itu apa yang tuan-tuan dan perempuan lakukan lah. Macam doktor tadi kan. Kalau step sama macam doktor, tuan-tuan dan perempuan ikuti, buat research, kajian, bagi masa appointment, tak tidur malam, kan. So buku tuan-tuan akan jadi buku yang kualiti juga. Bahkan banyak, terutamanya trainer, kan, public figure, mereka memilih untuk terbit sendiri. Sebab apa? Tak terikat dengan penerbit. Sebab bila dengan penerbit ni tuan-tuan dan puan ada kontrak. Bila ada kontrak maksudnya tuan-tuan dan puan tak boleh buat sesuka hati dah dengan manuskrip tu lagi. Maksudnya tak boleh ambil, kan, tak boleh ambil cetak pula. Tak boleh. Anda kata novel, kan, tuan-tuan dan terpilih menjadi buku tuan-tuan dan perempuan terpilih sebagai novel untuk adaptasi drama. So itu perlu perbincangan dengan penerbit. So penerbit akan ada kat situ lah. So itu antara dia. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan publish sendiri, itu lain lah. So itu sedikit perkongsian tentang penerbitan. Okey. So kalau siapa nak menerbit self menerbit nak publish ni. Nak terbit sendiri. Boleh? Doktor? Silakan doktor. Saya tertariklah dengan apa yang Tuan Nasrullah cakap. Kalau kita ada kekuatan modal, lebih baik kita terbitkan sendiri. Ya. Sebab bila kita nak hantar ke penerbit, kita harus tahu gaya penerbit itu. Betul. Apa dia punya matlamat dia. Sebab setiap penerbit dia orang punya pegangan masing-masing lah. Kalau seperti macam Tuan Nasrullah tadi disebutkan galeri ilmu, Masrid dan lain-lain, ini memang dia punya core dia adalah agama. Jadi novel-novel yang tidak selaras dengan agama pastilah akan ditolak. Ya, saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya sebagai penilai. Ya, bila saya masuk ke bidang akademik, saya juga sebenarnya diminta oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga ITBM untuk menilai naskah-naskah yang wajar atau tidak mereka terbitkan. Dulu kita sebagai seorang penulis, kita menulis je kan, tapi bila satu tahap kita pula menilai karya orang lain layak atau tidak untuk diterbitkan. Malah ada satu buku akademik daripada Unimas baru-baru ni pun minta saya nilai sebab skop ni adalah berkaitan dengan kesusastraan Islam, bidang saya. Ada 2 manuskrip yang pernah saya nilai yang mana dia punya jawapannya adalah tidak layak untuk diterbitkan. Kejam kan? Kejam. Saya seorang penulis sepatutnya tak boleh berlaku sekejam tu. Tapi akhirnya bila saya baca manuskrip tu, saya rasa dia tidak wajar diterbitkan. Satu, yang saya nilai untuk Dewan Bahasa dan Pustaka ni adalah novel, bukan novel, kumpulan cerpen. Mereka rahsiakan penulis. Nama penulis saya tidak tahu, tak kenal siapa penulisnya. Sebab satu adalah bahasanya yang bahasa yang keluar habis lah. Kalau maki tu bodoh lah, semua keluar lah. Sedangkan ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa.
Kita tahu Dewan Bahasa adalah lambang kepada persuratan negara kita. Kalau Dewan Bahasa terbit buku sebegini, ini akan menjatuhkan maruah kan. Dan kemudian dengan isu-isu yang dianggaplah isu-isu gejala sosial. Boleh katakan dalam hampir 20 ke 30 buah cerpen dalam kumpulan cerpen yang saya nilai itu, separuh itu adalah cerita tentang anak haram, hubungan penzinaan, lepas tu anak derhaka, kekasih gelap dan lain-lain lah, masa curang antara suami isteri. Dia nak angkat ni kan masalah sosial memang berlaku dalam masyarakat. Tetapi bagaimana persoalan di sini hikmah seorang penulis untuk meletakkan sesuatu isu dengan bahasa, dengan penyelesaian, dengan pendekatan, teknik yang lebih mendidik supaya pembaca itu bukan marah tetapi dia akan simpati dan akhirnya berfikir untuk masyarakat. Tapi bila saya baca manuskrip tu, saya siap baca lagi dialog tu pada suami saya. Dia kata, cuba dengar tak dialog ni, rasa nak marah tak dengan dia ni. Saya pun cakap lah, bodoh-bodoh tu semua kan. Suami saya pun geleng kepala. Itu maksudnya memang tidak sesuai lah diterbitkan. Jadi kesimpulan saya pada penilaian tu memang tak wajar diterbitkan. So yang mana yang mendengar ni kena note lah. Ya, kena berhati-hati supaya dan tahu penerbit anda tu siapa. Kalau anda nak hantar penerbit yang first class macam Dewan Bahasa anda manuskrip pun harus first class juga. Daripada pengisiannya, daripada bahasanya. Yang manuskrip pada Unimas tu juga begitu. Dia hantar satu manuskrip sebenarnya tesis PhD dia. Tapi tesis PhD tu ditulis tahun sekitar 2008 gitulah, 2008, 2009 gitu. Sedangkan kita sekarang tahun 2021. Betul. Masa saya nilai tu tahun 2020. Jadi fakta-fakta yang dibentangkan itu sudah maju, sudah banyak fakta-fakta baru. Jadi penulis dia tak nak buat kerja keras, dia nak tesis dia yang lama itu diterbitkan jadi buku. Sedangkan banyak lagi ilmu-ilmu baru yang perlu digali sesuai dengan era tadi kan. Tidak dibincangkan, tidak disentuh, maka saya rasa buku ini sudah ketinggalan zaman. Sebab itu saya kata tidak wajib diterbitkan. Itu dari perspektif sebagai seorang penilai lah. Jadi penulis harus berhati-hati kalau anda tidak mahu menangis karya ditolak ataupun terpaksa mengikut rules yang dikendaki oleh penerbit, maka anda ikutlah cadangan Nasrullah tadi, self-publish. Tapi pastikan konten tu membina masyarakat lah dan bahasa pun kan. Jangan main langgar je. So itulah sementara cabaran itu perempuan. Saya suka lah. Okay, itulah sedikit lah cabaran dia. Dan bagaimana nak mengurangkan rejection rejection daripada penerbit tu. Ingat kita buat sales, kita ada buat rejection. Semua ada rejection kan. Semua ada dia punya penilai-penilai dia. Okay, so dekat sini betul saya nak mewawarkan lah kepada semua penonton-penonton ni, boleh klik link yang ada kat sini, isi jail. Kita akan bagi isi jail, tapi kena klik link dekat Telegram Ika Education lah. Nanti kita akan submit lah dia punya borang dia. Dan juga kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku terbitan yang diterbitkan oleh Dr. Umi, so boleh klik pada link ikra.my/event. So dalam page tu dah ada senarai buku-buku yang Dr. Umi terbitkan. Seperti saya tulis. Saya belum menerbitkan lagi. Dia bukan belum menulis. Okay, dia menulis. So nanti saya share jap. Boleh jap. Ni dia punya ni. Kejap. Okey. Okey, inilah page dia yang boleh dilihat. www.ika.my/event lah. So antaranya adalah Barongkeh Matamu di Mataku, cerita Korea kami. Kita ada I Want to be a Writer. Ini yang top lah, top seller lah kan.
Dan juga ada novel-novel remaja dan kanak-kanak, iaitu Surat Ibu dari Penjara dan juga 1 Bulan 3 Bintang. Okay. So selain daripada itu, kami juga menggalakkan untuk semua yang hadir untuk buat program ni, buat infak kepada program online tuition kami. So kita buat program ni setiap hari Jumaat dan Sabtu. So pada Jumaat, so kita buat pada petang untuk subjek Math, dan pada hari Sabtu pagi tadi, sebelum pagi tadi, kita ada program, ada kelas online tuition untuk matematik SPM. Itu Form 4 dan Form 5 dan juga biologi. So program tu adalah program secara percuma. Dan program ni bukan program percuma jugalah. So siapa yang nak menyumbang kepada program-program seterusnya dan juga program-program pusat tuition tu, online tuition tu, so bolehlah bagi sumbangan kepada ni lah, di ikra.my/event. Kita ada button tu dan bolehlah letak berapakah jumlah yang boleh disumbangkan. So it's open lah. Dia tak ada tetapkan kena RM50 ke 100, tak ada. So it's up to you. Okay. So selain daripada awak boleh dapatkan buku-buku yang boleh Dr. Umi tulis sepanjang dia menjadi seorang pengkarya lah. Okay. So masa pun dah mencemburui kita lah. Dah pukul 10.47 ni. Esok pun dah kerja. Saya pun kerja esok. Orang Kedah, Kelantan kerja esok. Betul. Itulah. So sebenarnya sedikit kata-kata akhir lah daripada Dr. Umi dan Tuan Nasrullah kepada at least kurang-kurangnya bakat-bakat muda yang kita ada kat dalam ni. Apa nasihat-nasihat kepada pucuk muda ni ataupun tunas kita ni untuk meneruskan legasi sebagai seorang penulis. Okay, Doktor? Okay, untuk kata-kata terakhir, sebenarnya menjadi seorang penulis ini adalah menjadi seorang pejuang. Kita adalah pejuang untuk bangsa kita, untuk ummah kita. Sebenarnya kita kena cari idola kita ataupun tokoh kita dalam bidang penulisan. Kalau aku nak menulis seperti siapa. Di situlah keseriusan kita akan muncul. Misalnya kalau kita membaca karya-karya Hamka, kita akan rasa malu dengan Hamka sebab dia menulis hingga akhir hayatnya. Jadi persoalan saya, ini kehidupan peribadi saya mengambil pengajaran daripada Hamka. Adakah saya boleh menjadi seperti dia ataupun hanya mendapat bayang-bayang Hamka pun mudah-mudahan lah itu. Kerana Hamka mengatakan penulisan ini adalah satu saham. Apabila penulisnya meninggal dunia, penulisan itu terus akan hidup. Saya baca novel, bukan novel, ini adalah catatan travelog Hamka 4 bulan di Amerika. Ditulis tahun 1952. Perjalanan kembara dia di Amerika. Jadi apabila saya baca buku ini di tahun 2021 misalnya, saya mendapat gambaran Amerika tahun 1952. Itu satu khazanah yang besar. Dia memberikan fakta kepada kita secara tidak langsung, ilmu kepada kita, gambaran kepada kita. Bayangkan kita menulis pada hari ini, tahun 2020, dan karya kita itu akan dibaca 20 tahun yang akan datang. Waktu itu mungkin kita dah tak ada, tapi karya itu sudah memberi satu gambaran, satu fakta, satu ilmu kepada generasi yang akan datang. Jadi haruslah kita ingat bahawa penulisan ini adalah satu saham yang besar kepada kita. Bila kita ada matlamat yang kita jelas dan kita yakin ini adalah hal yang boleh membawa kebaikan, ibadah, nilai-nilai ibadah yang berkekalan kepada kita, insya-Allah. Saya rasa Allah akan bantu kita menjadi seorang penulis yang baik. Allah akan temukan kita dengan persekitaran, kawan-kawan dan juga insan-insan yang akan menyokong kita untuk kita terus berkarya menulis hal-hal yang membangunkan agama kita, insya-Allah. Okey, terima kasih Doktor atas perkongsian yang diberikan, semoga bermanfaatlah
Okay, Tuan Nasrullah boleh kongsikan sedikit macam mana, apakah nasihat-nasihat kepada anak-anak muda kita ni ataupun kita punya generasi baru ni. Tuan. Silakan Tuan Nasrullah. Hello, Tuan Nasrullah, boleh dengar ke? Okey. Mungkin ada masalah teknikal di bahagian Dr. Tuan Nasrullah. Okey, tapi tak apa. Boleh ke Tuan? Boleh. Aha. Okay, so saya tak ada nak kata ni, saya just nak share satu quote je lah. Quote ni sebab tu saya belajar kat Indonesia, dia satu quote lah. Dia tulis dekat asrama. Saya tak pastilah sahih atau tak sahih, tapi dia disandarkan kepada Imam Al-Ghazali. Quote ni berbunyi beginilah. Seandainya kamu bukan anak raja ataupun bukan anak bangsawan, maka jadilah polis. Disandarkan kepada Imam Al-Ghazali. Teman-teman, saya lama fikir apa kata-kata ni, yang maksud kata-kata ni. Kalau kamu bukan anak raja, kamu bukan anak bangsawan, maka jadilah polis. Sedangkan kalau kita fikirlah, logiknya kalau boleh ada pilihan, kita nak jadi raja lah. Betul tak teman-teman? Kalau kita ada pilihan, kita nak jadi bangsawan, orang kaya kan, hartawan. Tapi kenapa pula mostly lah yang disebutkan oleh Imam Ghazali, akhirnya kita pilihlah untuk jadi penulis. Maksudnya kalau tak bukan raja, bukan bangsawan, kan? Jadi buku, 3 buku, 4 buku, 5 buku, 6 buku, 7 buku. Dan saya ada dah circle yang macam kenal Dr. Umi, kan? Dan rakan-rakan penulis lain, betul lah. Penulis kesan dia tu lagi hebat. Minta maaf, bukan kita nak rendahkan raja. Maksudnya pengaruh dia tu sangat besar. Macam yang Tok Umar sebutkan. Ini kan heranlah, maka ada penulis sastrawan Indonesia, dia berkata menulis ini bekerja untuk keabadian. Promadia Ananda Tawir, itulah bahasa dia. Menulis bekerja untuk keabadian. Maksud sekali kita menulis, kita menghasilkan karya. Karya itu akan ada sepanjang zaman, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kita pun akan hidup sepanjang zaman. Dengan apa? Dengan bila orang baca buku kita, kan? Tuan-tuan dan puan, bayangkanlah dekat belakang saya ni pun, dan saya rasa kita semua ada koleksi rak. Mostly buku ni penulisnya dah meninggal dunia. Tetapi karya dia masih kita simpan. Pada tahun ini macam mana yang Dr. sebutkan, 2021. Dan betul, tuan-tuan dan puan-puan, menulis ni ada profit dia. Dan ada yang tuan-tuan dan puan, untung, ini saya tanya Ustaz Adi Fayat, untung 100,000, 200,000 setahun. Ini Ustaz Adi Fayat yang tulis buku yang Okay. Right. Okay, tak apa. So, ada masalah teknikal dari segi Tuan Nasrullah. Okay. Apa yang diperkatakan kat sini, penulisan ni ibarat sebagai pencatat sejarah sebenarnya. Macam Dr. Umi kata, dia mencatat segala sejarah-sejarah atau fakta-fakta yang ditinggalkan pada waktu itu. So that mean masa ni, kalau buku tu masih segar ataupun masih berada di bumi ini, so kita boleh ataupun generasi akan datang tu dapat mempelajari apa yang berlaku pada masa silam. Okay? So orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau tak mempelajari ataupun tidak mengenali sejarah, bahaya akan berlaku. Okay? So kita belajar daripada sejarah, itulah buku. Okay? So buku sangat penting, dan apa yang Dr. Nasrullah cakap, penulis adalah orang yang paling berpengaruh berbanding raja. Tu saya setuju sangat-sangatlah. Sebab kalau kita nak ambil satu fakta pada masa yang dulu, ataupun saya sebagai penyelidik, saya akan dapatkan fakta-fakta ataupun kandungan-kandungan daripada
catatan jurnal yang sebelum ini. Sebab saya nak dapatkan dia punya apa yang diperkatakan oleh penyidik sebelum ini, supaya kita dapat membandingkan, ada kekurangan dari segi, tapi apa kelebihan yang kita boleh sumbangkan kepada dunia penyelidikan yang lain lah. Itu merupakan satu daripada platform penulisan sebenarnya. Kita menulis jurnal, so kita menulis artikel. Dan saya sebagai bekas wartawan dan sekarang sebagai penyunting, walaupun kita mengambil kata-kata tu sedikit, tapi kita letakkan citation kepada penulisan kita, ia boleh dianggap sebagai penulisan yang berkualiti. Sebab kita menulis berdasarkan kepada namanya, bukan kepada copy paste. Sebenarnya kita bukan menciplak lah karya dia. Walaupun kita ambil sedikit dia punya quotes dia, tapi kita letakkan citation ataupun nama dia ke situ, seolah-olah kita mengabadikan nama dia dalam penulisan kita. Okay. So, terima kasih kepada Tuan Nasrullah dengan Dr. Umi pada malam ini. So, saya harap program ni dapat memberi manfaat lah kepada semua penonton-penonton, terutamanya di Zoom dan juga di platform YouTube dan juga di platform Facebook. Okay. So mungkin bulan depan kita akan berbual bicara dengan topik yang lain lah. Ya, saya Dato' Umi. Saya nak bagi satu pesanan lagi, boleh? Boleh, Dato'. Dia mesti kan. Kalau kita tidak menulis, membacalah sebanyaknya. Sebab penulisan tu tidak akan terhasil selagi idea itu tidak matang, dan idea itu bergerak daripada pembacaan kita. Jadi pembacaan itu memang kena setiap masa. Setiap tahun kena ada target berapa buku yang anda baca. Maksudnya proses penulisan dan juga membaca itu tidak boleh dipisahkan. Kalau anda tidak menulis hari ini, membacalah sebanyak mungkin. Itu sama kata-kata yang diungkapkan siapa Tuan Nasrullah tadi? Membaca dan barulah menulis. Tak pasal tadi. Tuan Nasrullah masih ada lagi ke? Okey. So, maka kita boleh tamatkanlah program Bual Bicara kita. So, siapa yang berminat untuk mendapatkan koleksi buku daripada Dr. Umi, boleh klik link ikra.my/event, ataupun kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan buku-buku daripada ataupun mendapatkan khidmat pencetakan sendiri, self-publish tu, boleh berhubung dengan Tuan Nasrullah ataupun pergi ke website dia sendiri, iaitu raushanpress.com. raushanpress.com. So dalam website tu dia ada kongsikan macam mana package yang kita boleh ambil untuk kita menerbitkan sesuatu buku ataupun karya kita. Alright. So sampai di sini saja, sampai berjumpa pada bulan depan pada sesi Bual Bicara yang lain. Saya Huzaimi Abdul Ghaffar mengucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.